Boleh mula sudah kan? Nama saya Arlini Elis dan ini rekan assignment saya Farida Re. Oke, selamat pagi Farida. Selamat pagi Cikgu. Di sini ada beberapa isu yang saya dan rekan saya akan bincang bersama dengan Cikgu. Tapi sebelum itu boleh Cikgu ceritakan latar belakang Cikgu dan berapa lama sudah menjadi pendidik? Oke, terima kasih soalannya. Saya Cikgu Jasmine, berasal dari Kampung Toha Kudat. Sekarang bertugas sebagai penyelaras aktiviti menengah di SK Inarat K9. Sejak sekolah ini menjadi K9 pada tahun lepas. Sebelum ini saya bertugas di SMK Pinanga selama 22 tahun, subjek sejarah. Sebelum ini saya adalah guru akademik tingkatan 6. Oke, dari segi pendidikan, saya adalah alumni UMS, bergraduate pada 2002, dan saya melanjutkan pelajaran ke ijazah sarjana di Universiti Utara Malaysia dan bergraduate pada 2011. Oke, so kita masuk dalam isu yang pertama yaitu perubahan dasar pendidikan. So, soalan pertama dia, apakah faktor yang menyebabkan dasar pendidikan sering berubah? Perubahan dalam pendidikan banyak dikaitkan dan banyak disebabkan oleh terutama sekali adalah berkaitan dengan teknologi baru, perubahan-perubahan, dan juga sesuai dengan tuntutan masyarakat, ya, tuntutan masyarakat dan juga keperluan negara lah. Jadi itu adalah antara beberapa faktor yang saya pikir membawa kepada sebab-sebab berlakunya perubahan dalam dasar pendidikan negara. Oke, terima kasih Cikgu. Seterusnya, soalan yang kedua, apakah cabaran yang dihadapi oleh guru dan murid apabila berlaku perubahan dasar pendidikan? Apabila berlaku perubahan dalam dasar, yang terkesan sekali adalah guru-guru dan pelajar. Ini karena pelajar adalah penerima perkhidmatan, manakala guru pula adalah pelaksana kepada perubahan tersebut. Jadi dalam hal ini memang guru-guru dan pelajar yang terkesan ya. Oke, antara kesan-kesan yang kami guru-guru alami apabila berlaku perubahan dalam dasar ialah kami harus menyesuaikan diri lah. Oke, terutama sekali guru-guru yang lama, kami harus berusaha mengejar teknologi seiring dengan perubahan dasar pendidikan yang baru. Kemudian dari segi kaidah pengajaran juga guru-guru harus kuasai lah. Sebab sebelum ini mungkin kaidah pengajaran lebih kepada menerapkan hafalan. Sistem pendidikan kita yang dahulu menekankan itu hafalan, tetapi apabila ada perubahan penekanan terhadap kemahiran berpikir aras tinggi, kebat, ataupun sebelum disebut sebagai kemahiran berpikir secara kreatif dan kritis, guru-guru nampaknya harus mengubah peranan daripada meminta pelajar menghafal kepada sebagai pembimbing saja supaya pelajar dapat menggunakan pengetahuan yang diorang ada dan membimbing diorang untuk membuat analisis sesuai dengan keperluan itu. Guru-guru harus peka dengan perubahan dan harus mengikuti keperluan itulah perubahan itu. Terima kasih Cikgu. Seterusnya kita akan beralih ke isu yang kedua, yaitu sistem pendidikan yang berorientasikan peperiksaan. Isu ini rekan saya yang akan berbincang dengan Cikgu. Silakan. Soalan dia Cikgu, bagaimanakah sistem yang berorientasikan peperiksaan dia dapat mempengaruhi kurikulum, pembangunan kurikulum? Oke, terima kasih. Seperti yang kita sudah sedia maklum, sistem peperiksaan kita sudah berubah. Ada banyak peperiksaan yang sudah dimasukkan. Sebelum ini kita ada peperiksaan PMR, kita ada PT3 di peringkat tingkatan 3, kemudian kita ada UPSR di peringkat darjah 6, dan kemudian dimasukkan. Antara sebabnya adalah karena mungkin Kementerian Pendidikan mau mengurangkan kos pelaksanaan peperiksaan, dan yang kedua mereka kata pelajar-pelajar di peringkat yang lebih rendah sepatutnya tidak dinilai berdasarkan keputusan dalam peperiksaan. Jadi perubahan dalam penilaian sekarang ini sudah diubah kepada penilaian berasaskan bilik darjah PBD, dan penilaian dia lebih bersifat holistik lah. Setakat ini bagi kami para guru sebenarnya kami masih lagi
mungkin di persimpangan lah. Sebab sesetengah tokoh-tokoh pendidikan sebenarnya masih menginginkan supaya sistem pendidikan, sistem pemeriksaan itu dikekalkan untuk menilai dan juga memilih pelajar, terutama sekali bagi mereka yang akan ke aliran sains dan akan ke sekolah berasrama penuh. Tapi memandangkan Kementerian Pendidikan menetapkan bahwa hanya pemeriksaan di peringkat SPM saja yang menjadi pemeriksaan kebangsaan, maka guru-guru terpaksa ikut sajalah. Oke. Dan untuk yang terbaru ini, mungkin kamu pun sudah maklum, akhirnya Kementerian Pendidikan mengambil jalan tengah, ada diadakan pemeriksaan. Oke, saya lupa namanya itu, tapi untuk di tingkatan 3, oke, bermula tahun hadapan, ada dijalankan pemeriksaan untuk 5 mata pelajaran. Oke, mata pelajaran bahasa Melayu, bahasa Inggris, matematik, sains, dan juga sejarah. Oke, jadi saya pikir perubahan dalam sistem penilaian itu adalah disebabkan oleh perubahan dalam dasar itu sendiri, yaitu kementerian tidak mau pelajar hanya dinilai dalam satu kaidah saja. Sebab pelajar ini mempunyai pelbagai dia punya kepandaian, pelbagai dia punya kecenderungan. Jadi kalau hanya dinilai melalui pemeriksaan saja, pelajar-pelajar yang ada kecenderungan lain itu akan terabai dan sesetengah orang pikir itu adalah tidak adil bagi mereka. Nah, seperti mana yang kita ada satu orang tokoh pendidikan beritahu, kita tidak boleh menilai gajah berenang ataupun ikan dinilai dengan cara memanjat pokok. Nah, jadi itulah sebabnya penilaian-penilaian di peringkat sekolah tidak lagi selalu melalui pemeriksaan semata-mata, tetapi dinilai berdasarkan banyak aspek. Terima kasih Cikgu. Oke, soalan yang seterusnya, sepanjang apa yang sudah terjadi sekarang, jadi apa dia punya kesan sistem terhadap guru dan murid? Perubahan dasar pendidikan, perubahan penilaian dalam pendidikan membawa kesan kepada kami guru-guru lah. Oke, saya tidak melihat itu sebagai kesan yang buruk, sebab guru-guru ini adalah kumpulan pelaksana di peringkat sekolah. Jadi apa saja dasar yang ditetapkan oleh kementerian adalah menjadi tanggung jawab kepada guru-guru untuk melaksanakannya, untuk menyokong dasar dan melaksanakannya untuk kemenjadian murid. Jadi guru-guru harus memperkasakan diri dengan sistem penilaian yang baru. Kemudian dari segi pengajaran juga perlu berubah daripada berorientasikan guru kepada berorientasikan murid, supaya pelajar-pelajar itu dapat dibimbing bukan sekadar melalui hafalan, tetapi juga melalui kefahaman-kefahaman dan seterusnya, mengajar mereka untuk menilai lah. Begitu. Pelajar-pelajar pula dari segi pengalaman lah, ini pengalaman dia. Apabila sistem pemeriksaan di peringkat rendah ditiadakan, kita punya kerisauan ialah pelajar-pelajar tidak serius, tidak bersungguh-sungguh belajar, karena dia bilang dia tidak juga kena nilai, tiada pemeriksaan. Nah, ini mungkin karena kita sudah terlalu lama dengan sistem pemeriksaan. Jadi apabila tidak ada pemeriksaan, muncul pemikiran-pemikiran bahwa tidak berapa penting, tidak berapa perlu bersungguh-sungguh sebab tidak ada ujian. Nah, itu yang saya pikir sedikit kelemahan dan perlu diatasi oleh para guru dan juga pentadbir sekolah lah. Oke, terima kasih Cikgu. Sekarang kita beralih kepada soalan seterusnya. Ini berkaitan dengan jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar. Jadi bagi Cikgu, apa pandangan Cikgu terhadap jurang pendidikan bandar dan luar bandar? Terima kasih Farida. Jurang pendidikan di antara bandar dan luar bandar merujuk kepada perbezaan capaian, perbezaan pencapaian pelajar di antara pelajar yang tinggal di bandar dengan pelajar yang tinggal di luar bandar. Jadi memang berlaku perbezaan capaian, tetapi dari segi pencapaian agak mengagumkan juga, sebab dalam pikiran kita ini luar bandar ini kurang kemudahan. Bandar pula ada banyak kemudahan. Ada perpustakaan yang besar, kemudian lengkap dengan bekalan elektrik, capaian internet pun bagus. Manakala di kawasan luar bandar adalah sebaliknya. Tetapi setakat yang melalui pengalaman saya lah, tidak juga semestinya pelajar bandar semuanya bagus pencapaian dia. Dan pelajar yang luar bandar juga pula tidak semuanya tidak bagus pencapaian. Buktinya
dalam keputusan SDP yang baru-baru ini, tahun lepas, SMK Pinanga, satu pencapaian yang cemerlang, sangat cemerlang. Tahun lepas, SMK Pinanga punya tingkatan 6, berjaya menghasilkan 1 orang pelajar FOFLET. Dia ambil 5 subjek. Saya hanya sempat ajar dia beberapa bulan lah masa di 6 rendah. Tapi itu adalah bukti yang menunjukkan bahwa bukan semua pelajar luar bandar, dengan segala kekurangan yang ada, bukan semua, masih ramai yang dapat menunjukkan keputusan yang baik dalam pemeriksaan. Tapi secara keseluruhannya memang berlaku jurang dalam pendidikan di antara bandar dengan luar bandar, terutama sekali dalam hal-hal infrastruktur. Sekolah di luar bandar kebanyakannya daif, guru-guru punya kebajikan pun yalah bukan juga terabai sangatlah, tapi kalau dalam contoh macam di Inarad ini, rumah guru tidak cukup, kemudian kakas sekolah, meja kursi, kami masih pakai kursi meja sekolah rendah. Kemudian dari segi capaian internet, syukurlah kami ada Starlink. Tapi itulah antara perkara-perkara yang membawa kepada perbezaan dalam itu pendidikan antara bandar dan luar bandar. Tapi dari segi pencapaian pelajar masih boleh didebatkan lagi lah. Bukan semua pelajar luar bandar pencapaiannya rendah. Walaupun nih jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar dia bagi impak yang ada yang baik dan yang buruk. Jadi pendapat situ apa langkah yang kita boleh ambil untuk kurangkan nih jurang pendidikan antara bandar dan luar bandar supaya orang dapat pendidikan yang sama rata? Saya pikir ini lebih kepada fungsi kementerian dan juga Jabatan Pendidikan Guru, Pendidikan Negeri dan PPD lah. Ada banyak, tapi yang dalam saya punya pikiran adalah pertama dari segi guru, agihan guru, penghantaran guru ke kawasan luar bandar, sebaik-baiknya mengikut option, bukan sekadar kasih cukup saja itu body, kasih cukup itu jumlah guru, tapi dia mesti sekali dengan option lah. Kalau guru itu option matematik, nah dia harus dihantar di sekolah yang tidak ada option matematik misalnya lah. Itu dari segi bekalan guru. Yang kedua dari segi pelajar lah, dari segi pelajar, supaya pelajar di luar bandar tidak terlalu ketinggalan dengan pelajar di bandar, terutama sekali dalam bidang teknologi. Jadi Kementerian Pendidikan harus memastikan apa bantuan yang disampaikan di sekolah bandar, itulah juga yang disampaikan di sekolah luar bandar. Dan setakat ini, kita tidak nafikan juga Kementerian Pendidikan memang berusaha ke arah itu. Oke, kita tidak mau blame juga lah. So, memang orang berusaha juga ini. Cuma mungkin kekurangan peruntukan, kekurangan duit, apa semua lah. Penghantaran bantuan. Nah, misalnya di Inarad sekarang nih, kami ada menerima 1 smart TV. Oke, kemudian ada 1 smart board yang bagi saya sangat baik dan sangat menarik minat pelajar lah. Cuma kalaulah dapat dibekalkan 1 tingkatan atau 1 kelas, 1 smart board lagi bagus. Sekarang ini hanya 1 untuk 1 sekolah. Saya pikir itu juga adalah satu cara untuk bagaimana kita dapat merapatkan merapatkan jurang. Kemudian dari segi satu lagi nih yang pencapaian kurikulum. Kalau di sekolah bandar, diorang ada banyak anjuran. Diorang terdedah dengan banyak kegiatan yang membolehkan diorang punya PEJSK, marka PEJSK tinggi, sebab di sana ada banyak anjuran. Sukan banyak dianjurkan di bandar-bandar, peraduan apa semua. Tapi kalau sekolah-sekolah di luar bandar ini sangat sukar untuk pelajar terlibat. Satu, karena kos penyertaan keluar itu. Jadi kos dia sangat besar. Jadi salah satu yang antara perkara yang dibuat adalah menyertai itu peraduan secara online. Kebetulan ada sekarang ini selepas COVID hari itu banyak sudah orang menganjur peraduan mengarang, mencipta sajak dan hantar secara online saja. Jadi itulah perkara yang guru-guru dan murid-murid di luar bandar boleh ambil peluang dan secara tidak langsung hanya merapatkan itu jurang. Dan satu yang terbaru, sukan pedalaman. Oke, macam ini SK Inarad ini kawasan pedalaman, dia dianjurkan setiap tahun untuk sekolah rendah saja, sekolah menengah tidak terlibat, sukan pedalaman, dan dia punya peringkat negeri gitu. Jadi pelajar yang terlibat ini dia punya marka penyertaan dan marka pencapaian dia terus peringkat negeri. Jadi ini juga adalah satu cara bagaimana jurang di antara pelajar bandar dan luar bandar itu dapat dikurangkan lah. Dan itulah inisiatif yang dibuat oleh Kementerian Setakat ini. Oke, terima kasih Cigu. Hari sudah soalan kami mau tanya. Jadi terima kasih meluangkan masa kepada kami. Ya, sama-sama juga.
Ya, terima kasih karena memilih saya.